Kalau anda dengar indah khabar dari rupa ni, kemungkinan besar ialah tidak benar lah maknanya. Itu. Okey. Okey. Kita boleh teruskan lah kan? Saya boleh terus sebenarnya. Tak apa, tanpa. Okey, sekarang boleh. Okey, kita sentuh juga pasal pinjaman lagi, tapi ini dah masuk kredit lah. Kredit. Kredit. Kredit card lah cakap. Okey, ini juga saya ada pernah bertanya juga pada audiens. Berapa ramai yang ada kad kredit? Kan? Ini soalan-soalan yang popular ditanya semasa sesi taklimat. Bagi penjawat awam, saya masa-masa pengalaman saya dari taklimat yang saya buat di masa selepas, dia melibatkan penjawat awam, saya bagi rating baguslah penjawat awam ni. Tak tahulah di masa tu dia bagi benar atau tidak kan. Tapi apa yang saya dapat dari ni feedback, mana anda bagus. Anda tak perlu sangat guna kad kredit. Betul ke? Bagi penjawat awam. Cepat dengar tak? Ini. So kalau anda tak ada menggunakan sangat kad kredit ni, saya ucapkan syabas tau. Itu. Maknanya sekarang ni di AKPK ni, saya nak bagi tahu masalah keuangan ni yang melibatkan kad kredit ni, yang datang pada AKPK, saya boleh katakan dalam 80%. 80% paling kurang. Kan? Setiap individu yang datang tu mesti ada kad kredit. Kan? Itu dia. Itulah saya kata, kalau tak perlu, tak salah ambil pakai guna kad kredit. Sebab apa tak perlu? Tak payah pakai kad kredit, saya kata. Sebab satu, dia punya interest yang dikenakan kepada pemegang kad memang tinggi. Memang tinggi. Anda tahu berapa maksimum yang dikenakan kadar faedah, interest rate? Yang paling tinggi berapa? Ada, mana? Ini buat saya nak tanya ni, berapa ramai yang ada kad kredit? Boleh angkat tangan tak? Satu. Tak ramai. Itulah saya kata. Biasanya kalau saya bagi taklimat pada penjawat awam, memang tak banyak. Penggunaan kad kredit ni mana bagus, saya bagi tahu. Bagus. Mana anda tak guna sangat. Baguslah. Maknanya kalau tak perlu, tak usah ambil kad kredit ni. Okey. Tetapi tak semuanya tak bagus kad kreditnya. Ini saya nak bagi tahu. Tak semuanya tak bagus kad kredit. Ada baiknya. Okey. Ada baiknya anda perlu gunakan. Contoh, bagi mungkin dari kalangan anda ni, penjawat awam yang mungkin yang di pihak pengurusan mungkin kan, yang mungkin terlibat cara selalu pergi ke luar negara ke atas urusan pejabat, ataupun menghadiri seminar atau kursus di luar negara kan. Ini anda perlu ada. Anda perlu ada kad kredit. Sebab apa saya kata perlu ada kad kredit? Sebab masa ni lah, bila anda pergi ke luar negara, contoh pergi ke seminar lah, atas tugas-tugas pejabat lah, anda mungkin perlu menginap di sana kan, menginap di hotel mungkin. Jadi bila anda nak bayar bil hotel, yang paling baik ialah melalui kad kredit, saya kata. Bayarlah melalui kad kredit. Okay? Inilah masanya anda perlu guna kad kredit tu. Okey, tapi bila dah anda guna, bayarlah kan. Bayar balik tu. Mesti bayar. Bila anda dah guna, mesti bayar.
bayar balik tu, dan bayaran balik tu jangan sekali-kali anda bayar minima. Minima. Kan? Bagi siapa yang dekat kredit tahu kan bayaran minima. Bayaran minima ni berapa banyak? Ya? Berapa banyak bayaran minima? Bagi siapa yang ada kad kredit tahulah kan. Berapa? 50? RM50 ke apa? Okeylah, bagi inilah, bagi peratusan dia. Berapa peratus? Berapa peratus? Apa saya dengar 5% atau RM50 kan? Maknanya okey, betul lah tu. Saya perempuan kan, saya dengar perempuan yang cakap tu kan, RM50 atau 5% atau RM50. Betul tu, betul. Ini kalau baki hutang puan berjumlah berapa tu? 1,000. Betul, 1,000. Itulah anda perlu bayar minimanya. RM50 saja sebulan. Minima. Mana itu 5%. Kan? Kalau anda hutang anda 1,000, itulah anda perlu bayar. RM50 saja. Inilah saya nak bagi tahu, jangan bayar RM50. Jangan sekali-kali bayar RM50. Makna minima. Sungguh pun pihak bank atau institusi keuangan ni dia kata okey. Selagi anda bayar 5%, okey dia kata. Okey. Kan? Okey makna okey dia tu makna maksud dia apa? Okey makna bank tu atau institusi keuangan tu tidak akan mengambil tindakan kepada anda. Tak kenakan tindakan undang-undang lah pada anda. Ya? Itu yang maksud dia okey. Kan? Tapi bila anda pergi ke EKPK cakap tak okey. Bayar 5% tak okey. Sebab apa? Sebab apa tak okey? Ya? Sebab okey 5%. Kan? Apa yang kita perlu tengok? Okey macam ni. Bila anda bayar 5%, apa yang bank akan buat? Apa bank akan buat? Okey, macam ni. Dia tiap-tiap bulan anda perlu bayar 5%. Apa bank buat ialah yang anda tak bayar tu berapa banyak? Berapa banyak tak bayar? Bayar 5% tak bayar berapa banyak? Ya? 95% tak bayar kan? Yang tak bayar ni 95% ni bank akan bawa baki tu ke bulan depan punya baki. Okey? Dan bank akan kenakan faedah atau interest kan. Faedah tiap-tiap bulan. Okey, kita ambillah 18% maksimum kan. Dikenakan setahun. Kalau sebulan berapa peratus? 1.5% kan sebulan. Bank kenakan 1.5% atas baki yang dibawa ke tadi tu, yang 95% tadi tu kan. Dikenakan, masukkan dalam baki anda bulan depan tu. Tapi bukannya interest sahaja bank masukkan, bukan faedah sahaja. Okey, dia banyak charges dipanggil. Selain pada interest, dia kenakan anda denda bayaran lewat, late payment charges dipanggil. Itu satu. Yang kedua, mungkin dia ada namakan financial charges. Yang ketiga, other charges. Macam-macam. Kalau anda gunakan kad kredit tu untuk pengeluaran tunai, cash advance dia panggil, kan? Itu lain charge. Jadi banyak charges-chargesnya yang dikenakan. Okey, dia charge ni akan berkumpul dalam baki tu. Jadi kalau dah anda buat tiap-tiap bulan macam tu, bayar 5%, bank pun akan buat macam itu juga. Tiap-tiap bulan dia akan bawa 95% yang tak bayar tu bulan depan, baki ke bulan depan. Begitulah seterusnya sampai bila anda bayar 5% tu. Macam masa itu juga, macam lama itu jugalah bank akan buat. Okey. Yang inilah bila dah lama kelamaan baki tu dah
besar. Okey, bila dah baki tu dah besar, masa tu anda nak bayar 5% atas baki yang dah terkumpul tu, anda tak mampu. Anda tak mampu dah nak bayar. Sebab masa itu, bakinya memang dah besar sangat. Ibu dia dah besar sangat kan. So kalau ibu besar, pokok betul, pokok yang dah besar kan. Bunga pun dah banyak kan. Bunga dah besar juga. 5% cuba anda kirakan di atas jumlah yang besar tu, banyak juga anda kena bayar. Tak mampu anda nak bayar dah. Sampai tahap macam itu nanti. Kan? Sebab itu IKPK cakap tak boleh bayar 5%, bayar minima. Ya? Kalau anda bayar minima, saya boleh garanti lah. Garanti dengan izin Tuhan lah. Ya? Boleh garanti, anda masalah, mesti ada masalah. Kalau anda buat macam tu, tak bayar setiap bulan 5%. Tunggu masa sajalah. Okey. Sebab tu kita bagi tahu tak boleh. Okey. Ini pasal kad kredit ni, kita bagi tahu. Ini tip lah penggunaan bijak kad kredit. Inilah ini. Hadkan bilangan kad kredit anda. Okey. Had ni sekarang ni pihak Bank Negara telah mengeluarkan garis panduan yang baru tentang penggunaan kad kredit. Saya ingat anda boleh simpan cuma 2 kad saja. Kan? Dan pendapatan anda perlu ada mencapai beberapa jumlah baru boleh anda layak memohon untuk dapatkan kad kredit. Saya ingat sekarang ni 24,000 setahun pendapatan anda kena boleh dah dapat 1 kad kredit. Ya? Macam tu. Itu garis panduan. Sebab sebelum ini dah banyak feedback dan komplain daripada pihak awam lah, pihak rakyat lah, yang bagi tahu pada Bank Negara ini mana masalah kad kredit ni memang berleluasa sekarang. Ramai yang muda-muda dah jadi bankrupt. Betul? Kita baca dalam surat khabar. Banyaklah dah jadi bankrupt. Jadi itulah dia keluarkan garis panduan baru oleh Bank Negara. Okay. Inilah antara tip-tip yang perlu kita praktikkan bila anda nak guna kad kredit. Ini dia saya cakap tadi yang garis panduan yang dikeluarkan oleh Bank Negara itu. Umur mesti kurang 21 tahun. Pendapatan minimal 24,000 setahun. And then bawah 36,000 bolehlah tidak melebihi 2 pengeluaran kad. Maknanya 2 kad saja anda boleh dapat. Okey, ini mungkin tak perlu. Ini mungkin garis panduan ni kena mengena kepada pihak institusi keuangan lah ni. Okey. Ini boleh kita bagi tahu. Inilah perangkap kad kredit kalau anda gunakan ya. Ini kita bagi contoh pinjaman tu kan, RM1,000, RM5,000, RM10,000 ya. Kadar faedah kita katakan dah semua sama 17.5% setahun kan dikenakan. Mungkin okey, ini dia. Kalau anda bayar minima sebulan dengan 5% tu, kalau hutang anda ada 1,000, anda nak boleh selesaikan hutang anda tu makan masa 2 tahun. Itu baru hutang 1,000. Makna 24 bulan. Okay? Kalau anda ada hutang dia 5,000, anda bayar minima setiap bulan, 5 tahun lebih baru habis hutang tu. 70 bulan. Ya? Dan kalau anda ada RM10,000 hutang, anda memerlukan masa 7 tahun lebih untuk nak habiskan hutang RM10,000 tu. 88 bulan. Okay? Jadi kalau nak kira faedah pula, okey, banyak inilah anda dikenakan faedah. Kalau anda ada hutang 1,000 dulu, hutang faedah yang anda perlu bayar mungkin tak banyaklah, RM191. Okay. Tapi kalau dah hutang anda 5,000, interest saja anda perlu bayar 1,300 lebih. Dan bayangkan kalau anda ada hutang 10,000, 3,000 lebih itu adalah interest saja.
Itulah penjimatan kalau anda tidak bayar minima. Ini amaran dia. Ini lagi kita bagi ini. Baki pinjaman 3,000. Bayaran minimal 5%, mana 150. Dia ni dia bagi tempoh bayaran balik 15 April contohlah kan. Jadi jika setiap kali anda buat bayaran minima, anda akan membayar faedah yang lebih dan mengambil masa lama lah, masa lama untuk nak selesaikan kan. Jadi itulah dia. Bayaran minima saja 200. Kali ini berdasarkan pinjaman 3,000 ya. Kalau anda bayar 200 sebulan, banyak ni lah penjimatan itu. Maknanya bukan anda bayar minimal lah, minimal RM150 kan. Ini kalau katakanlah anda bayar 200 sebulan. Instead of 150, anda bayar 200. Itulah. Penjimatan dia 600 lebih lah kalau anda nak habiskan. Okey, ni lagi satu tentang kredit jugalah. Selain pada kad kredit, kita ada bank institusi kewangan ni buat bagi juga kad debit. Ini berlawanan dengan kad kredit lah kan, kad debit. Kredit lawan dia debit. Dia macam kad ni kad kredit juga. Ini debit card ialah anda semua tahulah kan, mungkin semua anda ada lah ni kan. Ada yang tak ada kad debit? Kalau tak ada, saya sarankan anda adakan ni. Anda kena buat satu. Kalau tak adalah. Ini untuk kebaikan anda. Untuk perbelanjaan anda. Senang. Untuk mengawal perbelanjaan. Okey, dalam pada itu kita bagi juga kredit untuk nak dapatkan pinjaman. Bukan pinjaman sebenarnya. Kita panggil sewa beli kalau kereta ni. Dia punya term tu digunakan ialah sewa beli. Dia tak panggil pinjaman. Sewa beli. Orang putih kata high purchase. Ini kita bagi, inilah kita nak bagi tahu macam mana kalau anda perlu membeli kereta. Kan? So anda ada pilihan. Sama ada, inilah yang perlu anda ambil langkah-langkah. Anda perlu fikir. Bukan anda perlu fikir berapa nak bayar hutang setiap bulan pada bank. Bila anda dah guna ada kereta tu, anda perlu membuat peruntukan kos pengangkutan tu. Bila anda gunakan kereta kan. Kos sampingan. Jadi kalau anda tak mampu, mungkin anda boleh kalau anda tak mampu nak beli kereta baru lah contoh belilah, mungkin anda boleh consider atau boleh timbangkan gunalah kenderaan yang terpakai dulu. Mungkin harganya tak semahal sangat. Itulah keputusan anda perlu buat. Dan ada setengah-setengah daripada pembeli kereta ni, biasanya yang muda-muda ni lah, yang suka buat tambah ini kepada kenderaan mereka kan. Jadi tak perlu sangatlah. Kita nasihatkan tak perlu buat tambahan tu. Buat modify tu, modify ini kan. Tak perlu. Sebab itu melibatkan lebih duit lebih. Okey, inilah tip dia untuk membeli kereta. Mula-mula fikir dulu, adakah kenderaan itu memenuhi keperluan anda? Dan tengok juga apa kalau anda beli kereta tu, kalau anda nak jual balik nanti. Kena tengok juga. Adakah harga jualan balik tu, jualan semula tu, sebab ini terpulang kepada jenis kereta yang anda beli kan. Contoh anda beli kereta Proton. Nilai jualan balik macam mana? Atau Pro 2, kereta lokal punya kan, ke Malaysia. Kereta Malaysia, buatan Malaysia. Okey juga kan? Dia punya jualan balik okey kan? Saya ingat tak berapa rendah sangat kan. Tapi berbanding ada setengah yang jenama macam Toyota, Honda kan. Ini mungkin saya ingat lebih sikit dia punya nilai lah kalau anda nak jual balik nanti kan. Ini anda perlu ambil buat perhatian, pertimbangan lah. Ada jenis kereta apa yang anda perlu beli.
Ambil lah tengok faktor-faktor ini. Dan okey, dan memanglah ini insurans. Setengah daripada kita tak nak keluarkan duit banyak-banyak untuk bayar insurans kan. Jadi kita ambil insurans apa dipanggil apa? Yang paling tu, yang rendah tu, third party. Jadi kita sarankan ambil lah insurans yang komprehensif, ya. Komprehensif. Lebih ini untuk nak buat tuntutan nanti kalau ada accident apa ke, lebih baik ya kalau anda ada ambil insurans yang komprehensif, ya. Okey, ini nak untuk beli rumah pula, ya. Beli rumah ialah mula-mula bila kita buat keputusan nak beli rumah ni, ini melibat satu keputusan yang amat penting dalam hidup kita, kan? Sebab rumah tahu sajalah sekarang ni, ya, harga rumah. Sebab itulah ni dasar kajian anak ni, ya, buat prema tu kan, perumahan rakyat tu kan. Itu memanglah apa tu, nak menangani harga rumah sekarang, yang melambung tinggi sangat, yang susah dah nak dibeli oleh individu, ya. Dan anda tengok juga faktor-faktor tempat di mana rumah tu, dan dari segi keuangan ni, komitmen anda tu, sebab ini makan masa yang lama, ya. Nak bayar mungkin 20 tahun, 25 tahun nak habiskan hutang rumah ni, ya. Jadi ini semua anda perlu fikirkan, ambil kira. Atau kalau tak mampu sangat nak beli rumah, anda perlu mungkin buat putusan untuk sewa dulu, menyewa dulu rumah, ya, sewa rumah, kan. Dan tengok lokasi, ini penting. Bila anda nak beli rumah, ini salah satu faktor yang penting bagi saya lah. Anda perlu kaji atau ambil kira faktor ini, lokasi, ya. Lokasi, itulah kalau orang putih, ya, dia kata nak beli rumah, you must consider location, kan? Bahasa Inggerisnya, kan? Mana kalau Melayu ni lokasi. Kalau anda nak beli rumah, fikirkan tentang ini, kan? Sebab ini dah dari pengalaman kita, kan? Okey. Rumah kalau kita beli dulu, harganya mungkin tak seberapa tinggi, kan? Kalau dah berapa tahun selepas itu, rumah tu harga nilainya akan naik. Tapi tak semua macam tu. Cuma rumah-rumah yang di lokasi-lokasi yang tertentu saja yang menaik tu berlipat ganda, kan? Okey, ini dari pengalaman saya lah, ya. Beli rumah ni ataupun tinggal di rumah ni di mana. Okey, saya pernah tinggal ni masa baru-baru kerja dululah, kan. Saya pernah menyewa rumah di Taman Tun Dr. Ismail, ya. Nak beli tak mampu, masa tu baru kerja, kan. Tapi padahal pada sekarang ni lah, kan, nilai, ya, saya bagi tahu, saya masih ingat lagi harga rumah dekat Taman Tun Dr. Ismail. Ada yang tinggal di Taman Tun Dr. Ismail? Ada? Tak jauh, kan. Saya pernah sewa sana. Padahal masa tu harga rumah ini harga pemaju, ya. Yang fasa pertama, ya, mana di kawasan, siapa yang tinggal sana tahulah, di kawasan itu Haji Openg, ya, Jalan Haji Openg. Itu rumah teres 1 tingkat. Harga jualan pemaju ialah masa tu 34,000. Itu tahun berapa? Anda mesti tanya tahun berapa, kan? Kan? Masa tu dah anda boleh agaklah berapa lama dah, kan? Okey, masa tu. Dan ini harga Bumi Putra lah, jangan, ya, 34,000. Dan fasa kedua dia buat. Okey, fasa kedua, sebab saya terlibat ni, dua fasa ni, ya. Fasa pertama tu didiami oleh kakak isteri saya lah sebenarnya, kan. Jadi saya. Lepas tu di fasa kedua di kawasan Jalan Burhanuddin Helmi.
Siapa yang tinggal sana tahulah kan. Saya pernah tinggal sana, nyewa juga lagi di kawasan fasa kedua Taman Tun Dr. Ismail, Jalan Burhanuddin Helmi. Nak tepat lagi Burhanuddin Helmi 10. Itu saya beri alamat dia. Kan. Nombor rumah saya lupa dah. Kan. Tapi memang saya suka, seronok betul duduk Taman Tun Dr. Ismail. Jadi yang lokasi itu, itulah dia. Masa itu fasa kedua, harga rumah teres satu tingkat. Dia dulu yang pertama 30 lebih. Yang kedua ni dia naik 40 lebih. 45,000 lah. Macam tu. Rumah satu tingkat. Tapi saya suka tinggal di rumah ni, Taman Tun Dr. Ismail ni, ialah saiz dia. Okay. Rumah teres satu tingkat tu berukuran 24 kaki buka, panjang 80 kaki. Mana nak dapat sekarang cari tempat? Ada pemaju buat rumah macam ni. Ini dia. Harga 45,000. Itu berapa? Semidi kan? Macam tu. Semidi lagi besar sikit lah kan. Buka dia 24 kaki. Panjang 80. Ni area dia, area. Bukan build up, area. Okay. Itu. Sekarang mana dapat? Nak cari 20 pun susah. Buka. Kan? Saya ingat ada pemaju sekarang buka 18 kaki. Kan? Dan panjangnya 65 kaki. Kan? Itu. Dan harganya tengok. Kan? Kan? Jadi itulah lokasi. Jadi kita nak buat perbandingan sekarang ni. Okey, sekarang ni harga yang rumah saya sewa dulu tu, kan, Taman Tun Dr. Ismail, dulu 45,000 lah, contoh. Saya sewa harga dulu berapa? Berapa boleh agak-agak? RM280 sebulan. RM280. Kan? Itu boleh anda bayangkan tahun berapa lah, boleh tanya lah kan. Okey. So harga dia sekarang, dulu 45,000. Ini fasa kedua saya cakap ni. Sekarang kalau anda tanya nak beli rumah kat situ, kalau anda tak ada duit setengah juta, jangan tanya. Setengah juta, 500,000. Ini rumah teres satu tingkat ni. Kan, Cik Nordin? Itulah peranan lokasi. Saya nak bagi tahu. Tapi setengah lokasi lain anda tak boleh dapat macam tu. Kenaikan tu nilai. Itu dia dah. Okey. Itu habis pasal rumah, pasal kereta. Sekarang kita tengok pasal nak berkahwin ni. Bagi anda-anda yang masih muda, remaja, yang belum mendirikan rumah tangga, ini mungkin perlu ambil perhatian. Kan? Ini. Maknanya kita berkenaan sebelum berkahwin tu berbincanglah. Ini berbincang penting. Perbincangan antara kedua pihak. Kan? Pihak lelaki dan pihak perempuan. Janganlah sampai anda ambil hutang pula nak buat kenduri perkahwinan kan. Tak perlulah saya ingat. Tapi kalau perlu, ialah ada juga terpaksa kan. Tengok dulu keadaan anda sekarang. Hutang anda dah ada berapa banyak dah kan. Kalau anda perlu juga berhutang untuk nak buat majlis perkahwinan ni. Dan tengoklah komitmen keluarga anda. Itu nak ambil kira semua tu. Dan itulah, mungkin anda buat bajet dulu. Apa-apa buat bajet. Itu yang kita dah belajar bajet tadi kan. Buat satu bajet. Ini perlu anda ambil kira. Sebab ialah benda-benda macam ni kan, buat apa kita berbelanja berbanyak-banyak sangat kan. Padahal itu majlis tu cuma sehari je kita nak adakan kan. Kalau nak bandingkan perkahwinan kita tu untuk selama-lamanya kan.
So janganlah sampai selama-lamanya kita menanggung hutang, kan. Itulah ambil timbangan, yang inilah faktor-faktor ini sebelum anda mendirikan rumah tangga, mana yang belum berkahwin tu. Okey, ini kalau dah hutang-hutang sangat, kan, dah masalah banyak hutang sangat, ada satu tindakan undang-undang yang mungkin yang diambil oleh pihak institusi keuangan, iaitu ialah kebankrapan, tindakan kebankrapan. Kebankrapan ni ialah kalau anda individu yang ada berhutang, bakinya melebihi RM30,000. Jadi pihak institusi keuangan boleh mengambil tindakan undang-undang membuat anda bankrupt. Okey? Atau muflis, kan. Ini. Jadi inilah, tapi sebenarnya kalau bagi siapa yang dah banyak sangat hutang, dah lebih 30,000 ni, ini adalah satu pilihan sebenarnya. Sebab mungkin anda dah tak ada pilihan lain lah. Mana inilah pilihan yang terakhir lah. Anda perlu buat keputusan. Ambillah, buat pilihan lain. Ambil pilihan ini, kan. Sebab anda boleh mohon untuk dibankruptkan secara voluntary, dipanggil, secara sukarela. Boleh? Sebab anda dah tak boleh bayar dah. Tak ada dah nak bayar hutang, tak ada punca mana dah. Kan? Inilah orang putih kata last resort, kan. Ambillah ini. Sebab bila dah anda diisytiharkan bankrupt atau muflis, anda tak perlu risau kira macam mana nak bayar hutang lagi dah. Ini baiknya tu. Okey. Yang menguruskan ini ialah siapa? Dia ada satu jabatan kerajaan, anda semua penjawat awam. Jabatan insolvency. Jabatan insolvency di mana sangat Putrajaya, kan. Di ibu pejabat dia, Putrajaya. Dia ada cawangan-cawangan tertentu dekat lain benda, kan. Ini jabatan insolvency yang akan menguruskan hutang anda. Maknanya kalau bank nak minta hutang anda, dia terus kena pergi jabatan insolvency. Dia tak perlu pergi pada anda dah. Itu. Dia akan uruskan aset anda, aset-aset anda, untuk nak menyelesaikan hutang-hutang yang anda ada. Jabatan insolvency. Jadi bila seseorang tu dah diisytihar bankrupt atau muflis, banyak benda-benda yang dia tak boleh buat lah, kan. Ini kena fikirlah. Bila dah anda buat keputusan, okey nak buat jadi bankrupt, okey ini dia, anda tak boleh buat. Tak boleh memegang jawatan awam. Mana penjawat awam tak boleh lah. Anda paksa berhenti, kan. Mungkin anda diambil tindakan disiplin, kan. Kalau dah ditahu dah anda dah diisytihar muflis, kan. Inilah nak berjaga-jaga. Anda sebagai penjawat awam, ya. Kalau ada masalah kewangan, selesaikanlah dulu, selesai cepat mungkin. Jangan anda diisytihar muflis. Sebab ini akan melibatkan pekerjaan anda. Anda tak boleh memegang jawatan awam, kan. Dan memanglah kita dengar tak boleh keluar negara, kan. Sebab apa tak boleh keluar negara? Sebab pasport anda tak ada, ditahan, kan. Jadi pengarah syarikat pun tak boleh, menjalan perniagaan, menguruskan perniagaan syarikat tak boleh, jadi ahli jawatan kuasa mana badan berdaftar tak boleh, pinjam duit lebih RM1,000 pun tak boleh, tanpa maklum status keberkapan anda. Mana anda kena isytihar nak pinjam duit RM1,000, anda seorang muflis, kan. Itu sekatan-sekatan kebankrapan. Okey, ini mungkin kita dah nak habis ni, sempat sikit dah. Okey, dah kalau dah anda banyak hutang sangat, okey, dah tak terkawal dah hutang. Inilah peranan AKPK. Kita jemputlah datang pada AKPK. Anda sila datang pada AKPK.
Jangan segan, jangan malulah. Semua ini perkara biasalah. Semua orang ada berhutang, kan. Apa yang kita niat kita ialah nak selesaikan hutang. Okay? Inilah satu-satu jalan yang pihak berkuasa beri kepada individu. Ya? Dalam hal inilah bank negara. Ya? Bank negara dah menubuhkan AKPK ni untuk individu. Untuk individu yang ada masalah bayar hutang. Bayar hutang, hutang dengan bank lah. Bukan semua hutang. Hutang yang diambil daripada institusi keuangan yang di bawah penyeliaan bank negara. Itu. Ya. So datang pada AKPK. Kalau dah tengok tu gambar kartun tu kan, dah setakat mana dah tu nak lemas kan. So datang lah. Cuba mungkin kita boleh ni susun semula hutang yang ada tu kan. Ini kita dah bagi tahu dah, AKPK ini dibuatkan oleh bank negara kan. Jadi apa pun kita punya itulah visi kita amalkan pengurusan keuangan berhemat sebagai budaya hidup. Ya? Ini kita dah bagi tahu perkhidmatan kita tadi ada 3 tu. Inilah pengurusan yang baik kita dah berbincang tadi kan. Okey. Okey. Kita ada selain pada ibu babat kita di Maju Junction ni, Jalan Tuanku Abdul Rahman atau Jalan Sultan Ismail. Kita ada juga cawangan-cawangan ya, di tempat-tempat yang berikutlah. Pulau Pinang ada, Johor Bahru, Kuala Terengganu. Pendek kata di ibu negeri lah. Banyakkan daripada ibu negeri kita ada. Kecuali yang tak ada ialah di Perlis, Negeri Sembilan, Selangor. Itu. Lain-lain negeri ada. Tapi bagi negeri-negeri yang tak ada cawangan ni, anda masih boleh datang pada AKPK yang berdekatan dengan anda. Kita namakan pejabat kaunseling, pejabat kaunseling AKPK yang berada di senarai kita ni. Macam di Maybank Bintulu kita menumpang di Maybank. RSB di Sibu. Sekarang RSB di Kelang juga, RSB juga. Ini mungkin slide saya ni lama. Macam di Kelang tu bukan di Maybank lagi. Kita dah tukar kepada RHB. Yang beralamat di Bandar Baru Kelang. Ya? RHB. Ya? Macam di Putrajaya pun ada. Putrajaya dulu pun di Maybank. Maybank. Itu dah ni. Slide lama ni. Dia belum update ni. Sekarang ni di RHB juga. Ya? Di RHB Presin 8. Ya? Presin 8. So kami pernah pergilah buka di pejabat-pejabat ini ya. Di antaranya yang 3 kita yang selalu pergi ya. Di Cawangan Putrajaya, di RHB, di Kelang, RHB juga, dan satu lagi di Seremban ya. Seremban Negeri Sembilan dengan ini bank simpanan ya, di Bank Simpanan Nasional ya, di Seremban. Di inilah kita ambil turn lah, ambil giliran lah untuk pergi ke jabat kaunseling ini ya. Okey. Jadi silalah datang kepada AKPK kalau anda ada masalah. Saya ingat itu saja slide saya dah habis dah kan. Itu. Jadi amalkanlah pengurusan keuangan berhemat sebagai budaya hidup ya. Sebelum saya menutup ni mungkin ada soalan-soalan yang anda nak bertanya. Kalau saya boleh jawab, saya berjawab sekarang ya. Kalau yalah, kalau tak segan nak bertanya, boleh bertanya boleh datang ke pejabat kita pun boleh ya. Di Maju Junction Mall tingkat 8 ya, aras 8 ya. Kita ada sesi taklimat hari-hari di ibu pejabat. Satu hari saya ingat 4 sesi taklimat. Taklimat ringkas lah. Mungkin yang makan masa setengah jam macam tu. Dia tiap pukul 10 ada satu, pukul 12 satu, lepas tu petang pukul 3. Pukul 3. Kadang-kadang kalau memerlukan tengok ramai mana yang datang tu, kita mungkin buat tambahan pukul 3 dan pukul 4 lagi satu mungkin ya. Dan kita juga buka pada hari Sabtu yang tertentulah
yang tertentu, maksud saya kalau hari Sabtu tu, sebelum hari Sabtu tu, contohnya hari Jumaat lah, tak ada cuti umum, ya? Dan ataupun hari Sabtu tu sendiri bukannya cuti umum, dan hari Isnin berikutnya tu, lepas hari Sabtu tu, hari Isnin tu kan tak ada cuti juga, maka hari Sabtu itu kita buka, ya. Ini dia panduan yang lebih kurang yang anda boleh ni tengok sama ada ikip buka hari Sabtu ke tidak, ya. Kalau nak tahu betul, tanya je lah apa tu khidmat pelanggan kita, ya? Hari Sabtu mana yang kita buka. Pada hari Sabtu kita buka setengah hari sajalah, ya? Bermula pukul 9 sampai pukul 1:30 tengah hari, ya. Okey. Bagi siapa yang mungkin selalu bekerja kan hari Isnin hingga hari Jumaat, ya, susah nak ada masa lapang, mungkin hari Sabtu boleh datang, ya, bila anda ada kelepasan hari Sabtu, ya. Okey, itu alamat kita. Kalau anda nak ni pergi ke website kita, itulah alamatnya ekpk.org.my, ya. Dan kita ada talian bebas tol 1800 88 2575, ya. Okey.